Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to our first online class for measurement of construction works DQS 251 for deep foundation ataupun piling. Okay. Di slide ni dibuat oleh Puan Siti Nofaizah binti Abdul Malik. Okay. So just in case yang mana yang belum tahu, hari tu saya ada yang dah tanya, ada yang belum tanya. Okay. Ada setengah kelas yang saya belum ajar lagi untuk basement wall. Okay. So yang tu kita skip dulu. And then steel structure pun kita skip dulu, sebab steel structure is a bit tricky. So kita akan skip dulu subjek tu. By the time kita dah habis piling, and then kita baru masuk yang kita skip tu lah. Okay. So before kita start our class, better kita start dengan bacaan Al-Fatihah. Okay. Let us go to the first slide. Okay. Foundation. Okay. So yang ni adalah definition of foundation. Foundation of a building is the part of it which is in direct contact with the ground and which transmit the load of a building to the ground. Okay. Yang ni is based on Foster 2000 Structure and Fabric 6 edition. Maksud dia yang statekan benda ni adalah nama dia Foster. Okay. Dan dia statekan pada tahun 2000 dalam buku dia berjudul Structure and Fabric. Okay. So dia kata foundation ni ialah bahagian dalam bangunan ni, dia punya bahagian yang directly contact, dia sentuh directly dengan ground. Okay. Biasanya tanah akan sentuh dengan lantai kan, tapi bawah lantai tu sebenarnya ada lagi dia punya foundation. Okay. Kalau kita tengok ke gambar ni, ada trench foundation, ground beam dan foundation pad foundation. Okay. And then rough foundation. Yang ni adalah pile foundation. Okay. Tak apa, nanti kita masuk balik. Okay. Yang direct contact with the ground, ada sentuh dengan ground, and which transmit the load of a building to the ground. Okay. Memang fungsi foundation adalah untuk terima beban daripada bangunan ke dalam tanah. Okay. Bangunan ni dia ada berat dia, so dia akan lepaskan beban tu ke dalam tanah. Okay. Alright. Okay. Deep foundation ni, okay, pile foundation can be defined as a series of column constructed or inserted into the ground to submit the load of a structure to a lower level of subsoil. Okay. Apa dia maksud dia adalah pile foundation ni ialah series of column. Apa itu column? Tiang. Okay. Tiang-tiang yang dibina ataupun yang dimasukkan ke dalam tanah. Okay. Dia tengok ni. Kalau kita tengok ramai-ramai, tengok macam ni. Yang ni adalah tiang, nampak? Kita akan tanam tiang ni. Nanti kita tengok gambar lagi, and then mungkin boleh faham lepas ni. Okay. Alright. Series of column constructed atau inserted into ground to transmit the load of a structure to lower level of subsoil. Okay. Maksud dia apa? Kita akan letakkan dia ditanam dalam tanah untuk lepaskan beban atau load of structure ni, bangunan di atas ni, kita akan lepaskan ke dalam subsoil. Subsoil means dekat tanah, dalam tanah. Okay? Bukan tanah biasa ni, dekat bahagian bawahnya soil. Okay, kita akan ke slide seterusnya. Okay, so pile cap and piles. Okay, alright. So kalau kita punya bangunan menggunakan pile ni lah. Okay, semua pile lah. Okay, pile. Alright, tiga-tiga ni dah ni adalah pile. Okay, and then biasanya bila dah ada pile di sini, dia ada satu bahagian lagi foundation sini yang nama pile cap.
Okay, fungsi dia sama macam pad foundation, sama aja. Okay, alright. Tapi bila mana ada pile macam ni, dia punya atas ni akan dipanggil sebagai pile cap. Okay, fungsi dia adalah sama. So dia akan impuskan load ni daripada atas. Load akan turun ke bawah dan akan sampai ke pile cap dulu. Daripada pile cap dia akan kumpulkan load tu dan dia akan transfer ke pile. So load tu last sekali akan sendkan ke load bearing strata ni. Okay, now dia load bearing strata. Okay, ni adalah pile cap dan pile. So dia kata sini pile caps transfer loads from the building and beam, and then dia akan transferkan ke bawah. Okay, itu adalah fungsi pile cap dan pile. Okay, kita akan ke slide seterusnya. Okay, so dekat sini kita tengok ada dia sama juga pile caps and piles dia. Okay, sini adalah load structure dia. Okay, so load structure tak semestinya bangunan, kadang-kadang jetty ke atau benda-benda yang ada load lah yang perlukan pile. Okay, and then load tu akan kumpul dan dia transfer ke pile cap. Daripada pile cap ni dia akan kumpulkan semua load tu, and then dia transferkan ke pile ni. Daripada pile dia akan transfer ke high density punya area. Okay, alright. Ni adalah gunaan pile caps dan pile. Okay, so make sure tahu sini adalah pile cap dan sini adalah dia punya pile. Okay, alright. Masih dengan topik yang sama, cuma gambaran lain sikit. Okay, tengok sini ada tiga jenis pile. Nanti yang ni korang akan belajar masa konstek lah. Okay, tapi prinsip sama, load akan turun sehingga ke good soil ataupun rock. Okay, bedrock ke load bearing strata. Okay, tu nama-nama untuk dia. And then contoh lagi kat bawah ni dia tunjuk ni adalah kolom. Kolom akan transferkan load. Load tu akan transfer dan turun ke kita punya pile cap. Okay, daripada pile cap tu dia akan kumpulkan dan dia transfer ke pile, dan pile akan transfer ke dalam tanah. Okay, sama gambaran dia macam yang bawah ni. Kolom turun ke pile cap, turun ke pile dan ke adequate bearing strata. Okay, yang sebelah kanan ni pula, ini contohnya untuk yang jenis load bearing wall. Okay, alright, load bearing wall akan turun ke pile cap dan beam. Okay, dia akan kumpul ke situ, dan dari situ dia akan turun ke pile. Daripada pile dia akan turunkan load tu sampai ke tanah yang sesuai. Okay, tengok gambaran ni pula. Ini adalah construction of pile cap. Okay, so dia kata sini adalah forming a pile cap for clustered H pile. Okay, alright. Kalau tengok dekat-dekat, okay, semua ni adalah H pile. Okay, and then kalau perasan, dia korek dah sikit area ni. Dia dah korek sikit. So sini adalah kita punya platform level lah. Okay, daripada tempat yang telah dikorek, yang tu adalah platform level kita, which is platform level adalah tempat di mana kita start tanam kita punya pile. Okay, so dia akan jadi tanam pile starting from platform level. Okay, alright. So lubang ni dia buat untuk nak bina dia punya pile cap. Okay, sama sebelah kanan ni. Okay, cuma pile cap ni lain-lain sebab saiz dia berbeza-beza. Okay, alright. Next. So dalam gambaran ni pula dia tunjuk platform level dan base level. Okay, platform level adalah tempat di mana kita start kita punya tanam pile tu. Okay,
Kalau korang start dari tanah lah. Okay, yang ni kalau starting from original ground level, so platform level dia adalah original ground level. So dia akan tanam dan dia turun sehingga ke base level. Okay, mungkin tak nampak sebab colour dia pun susah nampak sini. Okay, alright. So bawah ni base level sebab dia stop dan dia tanam sehingga ke bedrock ataupun load bearing strata. Okay, kita tak boleh tanam, tengok di kanan sikit ya, tak boleh tanam di kawasan unstable soil sebab situ tanah dia tak cukup kuat untuk menampung beban daripada bangunan kita. That's why kita akan tanam sehingga ke bedrock ataupun load bearing strata. Sama juga untuk next slide ni, dia tunjuk benda sama. Okay, platform level, kita akan, sebab yang tadi contoh macam ni ya, kita akan korekkan sini. Okay, untuk prepare untuk buat pile cap. So sini adalah kita punya platform level. Okay, alright, the platform level ni kita akan tanam kita punya pile. Dia akan turun sehingga ke base level kita. Okay, ataupun kita punya bedrock dan firm strata ni. Okay, kalau tengok ada, nampak tak? Dia kawasan-kawasan ada yang tinggi, ada yang rendah. Okay, that's why ada yang pile yang pendek dan ada pile yang panjang. Okay, that's why juga kita punya pile is all provisional quantity. Okay, kita adalah, benda ni adalah provisional quantity. Kita tak boleh nak confirmkan dia panjang mana dan sebagainya sebab kita tak tahu kedalaman kita punya bedrock ni setakat mana. Okay, okay, for the type of deep foundation, okay, this is the slide for types of deep foundation. Okay, we have two. Okay, kita ada dua jenis. Okay, which is displacement dan replacement. Okay, so displacement ni, apa maksud displacement? Displacement pile ni kita senang cerita adalah dia adalah benda yang sedia ada. Okay, dan dia, kalau ikutkan maksud yang displace ni adalah kita mengubah tempat sesuatu. Okay, tu adalah maksud displace. Apa yang di displace dalam piling ni? Okay, displacement pile ni adalah di mana kita tanam pile, kita displacekan pasir-pasir, tanah-tanah dekat dalam tu. Okay, maksudnya apabila kita masukkan something ke dalam tanah, tanah tu akan bergerak. Okay, manakala replacement pile lah, okay, replacement pile adalah benda kita gantikan. Maksud dia apa? Maksudnya kita korekkan tanah, kita buangkan tanah tu dan kita gantikan dengan konkrit. Okay, yang tu dinamakan replacement pile. Okay, so displacement pile ni pun dia ada dua jenis. Okay, which is driven cast in place dan preform displacement pile. Okay, so kita start dengan ni dulu sebab ini dia agak selaru sikit. Okay, so displacement pile preform adalah benda yang telah ada bentuk. Okay, benda yang dah siap bentuk dah, which is concrete, timber pile and steel pile. Okay, dia ada 3 yang kita akan belajar, 4 tak silap saya. Ada lagi tapi yang ni adalah main dia lah. Okay, concrete pile, timber pile dan steel pile. Okay, and then replacement pile terbahagi kepada 2 juga. Okay, replacement yang tadi kita kata concrete tu kan, kita akan terbahagi kepada 2, iaitu satu supported. Okay, support means dia ada penyokong, ada support yang support kita punya pile lah. Okay, and then ada satu lagi yang unsupported. Okay, jarang kita gunakan unsupported sebab biasanya memang kita akan sentiasa support kita punya pengorekan. Kita takut bila kita korek kita punya pile, kita korek lubang, belum sempat apa-apa, ada tanah dah kambus dah kita punya korekan. Okay, so kita tak mahu benda tu, kita nak make sure dia supported. Okay, biasanya memang supported lah. Unsupported ni kalau tanah yang jenis betul-betul sangat kukuh. Okay, kukuh.
So replacement pile kita ada supported, which is satu adalah permanent dan temporary. Yang selalu digunakan adalah jenis temporary support. Okay? Permanent ni maksudnya kita ada support, contohnya support besi, kita ada kita ada casing, steel casing yang kita akan tanamkan sekali dengan kita punya pile, which is jarang berlaku sebab mahal steel casing ni. Okay? Biasanya kita akan tanamkan steel casing, kita letakkan konkrit dan kita cabut balik steel casing tu. Okay, tak apa, nanti kita akan belajar benda-benda ni, especially korang akan belajar lagi detail dalam construction technology. Okay? Right. Yang jenis kedua adalah temporary support. Okay? Yang ni dia ada steel casing dan dia ada drilling mud atau fluid dia. Okay? Alright. Temporary support ni kita letakkan, and then lepas berapa lama kita akan cabutkan atau kita buangkan balik. Okay? Itu adalah replacement pile type temporary support. So, untuk type of displacement pile, okay, kita ada 4 yang kita akan belajar, which is timber pile. Ini adalah mengikut clause E51F. Okay. Preform concrete pile, precast ataupun juga dikenali sebagai precast concrete pile yang bentuk petak tu. Clause E51C, preform pre-stress concrete pile ataupun span pile. Okay. Yang ni pun biasa dok tengok yang bulat tu dekat jalan raya, kalau bawa pile selalunya bentuk ni lah, which is clause E51D. Dan lastly adalah steel H pile, clause E51G, which is isolated steel pile. We're going to next slide. Okay. Alright. So untuk slide ni kita akan bincangkan tentang construction method for displacement pile. Okay. Alright. So dia piling proses ni dia ada 5 step. Okay. Dia start dengan excavation, kemudian dia lifting, dia angkat, kemudian dia hammering, dia hentakkan, kemudian kita akan potongkan pile, dan ada kita binakan pile cap. Okay. Alright, construction of pile cap. So untuk excavation ni kita akan menggunakan excavator kita untuk mengorek subsoil. Okay. The subsoil of the site is excavated to reduce level. Kita akan korek sehingga ke reduce level. Reduce level tu adalah di mana tempat kita akan bina kita pile cap. Okay. Dan tanah-tanah tu akan dia didisposekan. Lifting pula, kita akan angkatkan pile kita menggunakan lifting lug, dan kita akan straightkan dia untuk kita boleh hammering dia. Kemudian kita ada step yang ketiga, iaitu hammering process. Okay. Kita akan gunakan drop hammer yang akan dihentakkan pile tu ke bawah. Okay. Seterusnya akan mendisplacekan subsoil tu. Dia akan menggerakkan, menolak subsoil tu. Okay. Dia akan ditanam sehingga kawasan yang paling dalam sekali, which is sampai tak boleh tanam dah. Okay. Next ialah cutting the pile. Okay. Kita nampak ada orang tu tengah potongkan pile dia menggunakan pneumatic hammer. Dia akan pecahkan, reinforcement dia akan diikat supaya kita boleh bina kita punya pile cap. And then last sekali adalah construction of pile cap. Okay. Dia adalah kita kena gunakan formwork. Kita akan bina formwork sekeliling pile cap, and then kita akan menggunakan plywood. Kita akan letakkan reinforcement dan kita akan pour konkrit ke dalam dia. Okay, so hasil dia akan dapat macam ni, which is construction of pile cap. Okay. Next. So untuk summary, upon completion of this lecture, student must be able to, okay, sepatutnya student kena faham benda-benda ni lah. Okay. Understand definition of foundation and deep foundation. Okay. Dia boleh bezakan antara deep foundation dan dia tahu apa maksud foundation. Okay. And then understand and have the knowledge on pile caps,
piles, platform level and base level. Okay, benda-benda ni kita dah sebutkan dalam sebelum ni. Type of deep foundation, iaitu ada dua jenis, iaitu replacement dan displacement pile. Okay. Another type of displacement pile, which is timber pile, precast concrete, span pile and steel hedge pile. Dan lastly adalah construction method for displacement pile, yang 5 step tu. Okay. So saya rasa yang tu saja untuk kita punya kelas ni. Kalau ada soalan, kita boleh tanyakan dalam kita Google Classroom. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.